jenama Proton telah menempa sejarah besar sebagai pengeluar automobil nasional pertama di Malaysia. Dengan adanya sokongan kerajaan, Malaysia telah menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara mampu mengeluar serta melancarkan kenderaan di bawah jenama sendiri. Walau bagaimanapun, sokongan yang diterima juga membuka banyak cemuhan, kritikan serta teguran kepada syarikat Proton, yang akhirnya menyebabkan reputasi yang tidak stabil akibat perkara yang bercampur dengan pujian dan stigma pelbagai masyarakat. Kesannya, banyak model keluaran Proton dikatakan perlahan dari segi jualannya berbanding pesaing utamanya. Mari kita lihat 5 kereta Proton yang gagal tetapi sebenarnya besar legasinya pada dunia hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe untuk topik yang lebih menarik pada masa akan datang. Tempat kelima, Proton Iris. Proton Iris sering dilihat gagal jika dibandingkan secara terus dengan seteru utamanya, Perodua Myvi. Kegagalan bersaing dalam aspek spesifikasi dan jualan mengakibatkan Iris dilihat pilihan kurang bijak di kalangan pengguna. Realitinya, hanya mereka yang memandu kedua-dua model ini dalam tempoh yang lama akan faham di mana kekuatan Iris sebenarnya. Sejak Iris edisi pertama lagi sudah kalah dalam aspek spesifikasi tetapi asasnya kuat pada pemanduan. Kerusinya jauh lebih selesa bagi pemandu berbanding pesaingnya. Jualan Perodua Myvi pula seakan tidak terkesan walaupun sering kali digelarkan sampan jalanan. Memang memandu Myvi terasa seperti sampan yang mudah hilang kawalan atas jalan bila kelajuan mencecah 105 km. Iris tidak memberikan pengalaman serupa. Rekaan badannya yang stabil mengambil selekoh dengan bergaya. Jika kita bawa 140 km ke atas pun ia sangat selesa. Badan kita juga tidak letih jikalau perlu memandu dengan lebih lama. Tempat keempat, Proton Satria. Dalam era di mana pengguna sudah beralih kepada rekaan kenderaan praktikal, Proton memilih mengekalkan rekaan asas Proton Satria lama iaitu dengan membuat model Satria Neo kekal kenderaan berpintu dua. Ini adalah kesilapan utama Proton dalam membangunkan model ini, mengabaikan permintaan peminat yang mahu Satria versi 4 pintu dikeluarkan. Kerana seperti semua tahu, jika hendak ke ruang belakang, kita perlu melipat dahulu kerusi bahagian depan lalu membongkokkan badan untuk masuk ke belakang. Sekiranya kita menilai Satria daripada nilai praktikal, jelas kita tidak akan faham apa tujuannya dihasilkan. Kemungkinan, Satria adalah kereta orang muda atau untuk orang tua yang berjiwa muda. Pemanduannya selesa, setiap selekoh diratah seolah makanan ruji. Membawa Satria ini rasa macam kita mengemudi sebuah kereta rally keluaran Malaysia. DNA perlumbaan rally Mitsubishi Colt yang diketahui model asasnya memang terasa kesamaannya tetapi sayang pengguna tidak berapa menggemari kelemahan dua pintunya. Tempat ketiga, Proton Savi. Sebelum munculnya Iris, Savi telah muncul lebih awal dan cuba bersaing dengan Perodua Myvi, Raja Jalanan atau King di Malaysia. Reka bentuknya agak aneh kerana DNA rekaan negara Perancis terpampang ketara. Proton Savi dicemuh orang kerana dua perkara. Yang pertama, harga alat ganti tulen mahal kerana menggunakan peralatan dari Eropah. Dan yang kedua, sistem gear AMT-nya dikatakan mengundang masalah. Seperti Iris, Savi tetap memberikan pemandunya keseronokan pengalaman ketika memandu. Walaupun rekaan dalamannya agak sempit untuk orang yang berbadan besar, tetapi sangat sesuai dengan identiti kereta tersebut. Spesifikasi Savi terkenal melangkaui zaman.
Model Proton Sagar yang masih dikeluarkan sehingga ke hari ini masih menggunakan sistem chassis Proton Savi menjadi bukti bahawa Savi gagal dalam pasaran bukan disebabkan spesifikasi tetapi kerana taktik pasaran yang kurang menjadi. Dalam kalangan peminat kereta Proton, Savi kekal menjadi antara kereta kultus yang masih menjadi rebutan ramai. Tempat kedua, Proton Arena. Siapa masih ingat dengan Proton Arena? Pada awal keluarannya, kenderaan ini dicemuh bermacam kritikan. Untuk apa? Siapa nak beli? Macam Wira potong sambung badan lori dan bermacam lagi kritikan yang tidak membina. Kemunculannya mengejutkan pasaran Malaysia kerana tiada siapa menjangka Proton mengeluarkan sebuah kereta pikap dalam era di mana permintaan untuk model sebegini belum benar-benar ada. Itulah yang berlaku. Arena gagal dalam pasaran tempatan, lebih berjaya di negara luar seperti United Kingdom dan khususnya Australia, di mana Proton Arena dijenamakan semula sebagai Proton Jumbuk dan jualannya membuatkan Proton tersenyum bangga. Arena direka khas sebagai kenderaan untuk peniaga. Diharapkan dapat membantu peniaga memiliki sendiri kenderaan runcit yang murah dan mudah diselenggara. Sayang sehingga ke hari ini masih belum ada penggantinya. Jikalau ada Arena versi tahun 2023, kami yakin ramai yang akan berangan untuk memilikinya. Tempat pertama, Proton Juara. Mesin basuh, peti ais, van kotak, itulah panggilan hinaan masyarakat terhadap kereta ini. Dalam kalangan kesemua produk keluaran Proton, Juara dilihat sebagai kambing hitam Proton yang menjadi magnet cemuhan utama. Pengeluarannya juga penuh kisah kontroversi, didakwa sebagai model yang dikeluarkan Proton secara terpaksa akibat perlu akur perjanjian dengan Mitsubishi. Diklasifikasikan van pertama keluaran Proton yang dirasmikan pada tahun 2001, dari segi luarannya saja memang mengundang kata-kata nista. Rupanya pada zaman tersebut pelik, buruk dan kelakar pada mata kita. Tetapi jika dilihat dalam pasaran sekarang, nilai sendirilah bagaimana ramai berlumba ingin membeli Honda N-Box, sebuah model terpakai dari Jepun yang sama saja asasnya dengan Proton Juara. Peti ais bergerak kini menjadi idaman ramai rakyat kita pula. Ketika ini pengurusan Proton tampak selesa mengimport masuk kereta China dan menjenamakannya semula. Jadinya tiada harapanlah untuk kita melihat adakah akan ada kemunculan semula Proton Juara 2.0 yang lebih mirip idea asli orang Jepun. Jika ada, pasti anda akan melihat ramai yang sanggup mengeluarkan modal yang besar untuk memilikinya, tambahan lagi yang sudah berkeluarga. Mungkin model-model ini telah menghadapi cabaran pada masanya, tetapi ia telah membantu membina reputasi Proton sebagai pengeluar kereta yang mampu bersaing dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Legasi ini telah mencakup perkembangan teknologi, reka bentuk yang lebih baik dan penekanan kepada keselamatan pengguna. Dalam setiap model ini, terdapat pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan Proton terus berkembang dan terus berusaha untuk menjadi pengeluar yang lebih kuat dalam industri automotif global. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe untuk topik yang lebih menarik pada masa akan datang. Terima kasih atas sokongan anda.